Boleh bang? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ashabul fadilah, tuan imam kita dan tuan bilal kita, ahli jawatan kuasa masjid kita yang berkat ini, tak dilupakan ibu bapa muslimin muslimat yang saya kasihi sekalian. Pertamanya syukur kita kehadrat Allah, panjang lagi umur kita ibu bapa sekalian, sehinggalah ke pagi 17 Ramadan ini. Dan hari ini nuzul Al-Quran, yang mana kuliah kita pagi ini pun berkaitlah dengan nuzul Al-Quranul Karim itu. Ibu bapa sekalian, bila sebut nuzul Al-Quran, pertamanya Allah nak gambarkan kepada kita ni Al-Quran ada waktu turunnya. Quran yang tuan-tuan dan saya baca tu, ni dah 17 Ramadan, ada yang sudah 3 kali dah khatam, ada yang khatam sampai 5 kali dah dalam satu kumpulan tadarus kita. Tadarus di masjid pun ya, beliau baca sendiri di rumah pun ya. Maknanya Al-Quran yang sedang kita baca itu, kita pegang, kita tadarus, ada nuzulnya. Bila satu benda ni ada waktu turunnya ataupun isytiharannya, ni nak menunjukkan satu benda itu besar. Samalah juga dengan puasa ni ibu bapa sekalian. Kalau kita tengok ayat tentang puasa, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kalimah kutiba ini, kalau kita nak terjemah dengan sebetul-betul sebenar-benarnya, maka jadilah maksudnya ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, ditulis kepada kamu ibadat puasa, kama kutiba alaikum ladina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana ditulis juga orang sebelum kamu ni suruh puasa. Kenapa Allah guna kalimah kutiba? Ini yang kita nak kait dengan nuzul Al-Quran tu. Jawabnya, bila satu-satu benda ni ditulis, kutiba, ditulis, dia nak menggambarkan satu benda ni besar. Tuan-tuan dulu bila lahir, kita tulis daftar kelahiran kita. Kemudian kita masuk sekolah, tulis juga daftar masuk sekolah kita. Begitu juga kerja, nikah kahwin, sakit ataupun mati pun, semuanya berkait dengan kutiba, ditulis. Maknanya kata ulama tafsir, kalau satu benda itu sampai ditulis dan disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dengan kalimah kutiba, dia nak menunjukkan besarnya ibadat itu ataupun perkara itu. Jadi atas dasar itu, bila sebut nuzul Quran, Al-Quran yang kita baca ni bukan main-main rupanya. Ada waktunya nuzul, ada saatnya Allah turunkan Al-Quran. Dan kita telah maklum ibu bapa sekalian, Al-Quran turun dengan 2 cara. Pertama, jumlatan wahidah, sekaligus 30 juzuk itu
114 surah, 113 ada bismillah, hanya satu tak ada bismillah, iaitulah surah Taubah atau surah Bara'ah. Itu juzuknya ke-10 dan ke-11. Kata ulama, terbahagilah ia kepada ayat jumlahnya mengikut pendapat yang paling masyhur 6.236 ayat Quran tu. 6236 ayat Al-Quran diturun sekaligus ni daripada mana? Allah ke Lauh Mahfuz. Mula-mula Quran turun sekaligus dari Allah dulu kepada Lauh Mahfuz. Daripada Lauh Mahfuz dia turun pula ke Baitul Izzah, kita panggil langit dunia. Dari Allah turun ke Lauh Mahfuz, dari Lauh Mahfuz turun ke Baitul Izzah, langit dunia. Soalnya walaupun disebut langit dunia, kita tak tahu di mana langit dunia. Kita tak tahu. Datuk Dr. Syekh Muzaffar naik ke angkasawan kita. Pernahlah saya tanya beliau, saya kata, Datuk naik ke langit ni, langit ke berapa ya? Saya tanya tu, dia pun tahu bergurau. Beliau kata tak tahulah tu, langit pertama pun tak siapa lagi. Nak beritahunya, oh besarnya kuasa Allah. Allah cipta langit dan bumi, kekayaan mutlak miliknya Allah. Siapa pun kaya atas dunia, boleh dia beli gunung, sebuah gunung. Boleh dia beli lautan, air laut boleh beli. Tetapi lautan itu, ini nak menunjukkan kekayaan Allah. Dan tidak ada benda yang lebih bernilai melainkan kalamullah. Al-Quran yang kita nak sebut dalam kuliah ringkas kita pagi ini, mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada waktu turunnya, betul. Dan sehingga ada dua cara turunnya. Pertama, jumlatan wahidah, sekaligus 30 juzuk Al-Quran, 114 surah itu, 6.236 ayat Al-Quran turun sekaligus dari Allah ke Lauh Mahfuz dulu. Dari Lauh Mahfuz turun ke Baitul Izzah, langit dunia, yang kita pun tak tahu kat mana tu, pun turun sekaligus. Kemudian barulah turun kepada Nabi SAW dengan cara tak sama macam tadi. Kalau tadi turun sekaligus, adapun dari Baitul Izzah turun kepada Nabi SAW secaranya munajjaman, secara beransur-ansur. Lamanya 23 tahun, ibu bapa sekalian. 23 tahun turunnya wahyu sesuai dengan pembentukan syariat kepada bangsa Arab, kemudian tersebar kepada seluruhnya manusia. 23 tahun. 23 tahun. Sebab itu saya ada terbaca satu penulisan tentang sirah. Sirah ni banyak ibu bapa sekalian, ada yang klasik, ada yang moden. Pernahlah saya terbaca satu penulisan sirah moden yang memuatkan satu riwayat berkenaan Ummu Aiman. Siapa Ummu Aiman? Pengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sebutnya pengasuh, tidaklah bermakna Ummu Aiman ni lebih usia daripada Nabi, tidak. Orang dulu dia ada khadam, dia ada hamba abdi, kadang-kadang kanak-kanak lagi, sejak budak lagi sudah menjadi hamba abdi. Maka ia membantu Aminah, bondanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di samping teman. Mana buat-buat main lah sama-sama budak, Ummu Aiman.
dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi riwayat ni ibu bapa sekalian dia ada sebut gini. Pada hari kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam, antara orang yang paling kuat menangis sangat-sangat, iaitulah Ummu Aiman. Tetapi pada hari wafat Nabi ni, sahabat, besarnya kehilangan Nabi, rasa sedihnya sebab meninggalnya, wafatnya baginda, tak sempatlah sama-sama sahabat ni nak bercakap, tak sempat. Kata Sayyidina Umar, Uthman bin Affan, menantu lagi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam kebingungan. Hari Nabi wafat tu bingung Uthman. Diberi salam oleh orang, Uthman tak jawab. Kenapa tak jawab? Terlalu bingung. Sayyidina Umar sendiri dengar Abu Bakar baca ayat wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul sampai habis ayat itu. Apa jadi Umar? Dia kata, lembek kakiku, maka jatuh aku ke tanah, kerana yakin aku baginda telah wafat. Makna hari kewafatan baginda, sahabat ni saling tengok sajalah, awak menangis, saya menangis. Tetapi nak tanya kenapa awak menangis kuat sangat, lebih lagi daripada orang, mereka tak sempat nak tanya. Ini riwayat kata, orang yang paling kuat menangis, terlalu menangis pada hari wafatnya baginda ialah Ummu Aiman. Maka tak lama selepas itu, bila ada waktu-waktu sahabat ni dah duduk sekali, cerita balik tentang hari wafat Nabi dulu, sedih kita ya, bercerita balik. Maka ada satu orang bertanya kepada Ummu Aiman, pengasuh lagi khadamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian Nabi merdekakan Ummu Aiman, mengahwinkan dengan anak angkat Nabi, Zaid bin Harithah tu. Tu yang dapat Usamah bin Zaid, cucu angkat Nabi. Sedangkan Usamah adalah salah seorang daripada 6 orang yang memandikan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ummu Aiman ni sahabat tanya, kenapa awak ni menangis sangat? Kami tengok pada hari baginda wafat awak ni menangis sangat. Maka jawab Ummu Aiman. Apa Ummu Aiman jawab ibu bapa sekalian? Ummu Aiman kata, soal sedih sebab baginda wafat tu, itu sudah tentulah. Makna tidak saya saja, awak semua pun begitulah juga. Jadi soal Nabi wafat kita sedih, kita rasa duka cita, itu sudah tentu. Tetapi yang menambah aku sedih ini tak lain tak bukan, bila wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia bererti telah tamatlah hubungan kita dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Mana Nabi dah wafat, kita tak akan dengar dah wahyu turun selepas ini, tak dengar dah. Maknanya kita sudah terputus hubungan dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ni nak beritahu ibu bapa sekalian, Quran yang ada di rumah kita tu, ataupun yang ada depan di masjid banyak tu, adalah satu kemuliaan besar sangat. Tetapi kepada siapa? Kepada manusia yang tahu nilainya Al-Quran itu. Ini yang kuliah kita nak cerita mukjizatnya Quran. Ibu bapa sekalian, ada orang tanya, dia kata, Ustaz, kenapalah mukjizat Nabi-Nabi ini tidak sama? Tidak sama.
Zaman Nabi Musa contohnya, Allah beri mukjizat kepada Musa, antaranya tongkat yang kalau dicampak ke tanah, menjadi ular dia. Jadi ular. Dan nas Al-Quran ada cerita kepada kita ibu bapa sekalian, di mana ayatnya surah Taha. Surah Taha juzuk 16 itu, selepas surah Maryam, selepas surah Al-Kahfi yang kita baca semua hari Jumaat tu. Dalam surah Taha, apa Allah sebut? Musa bila dia bawa isteri dengan anak-anak dia, isterinya anak Nabi Allah Syuaib. Musa ni menantu, pak mertuanya pun Nabi, baginda sendiri pun Nabi. Dia bawa ke satu tempat, iaitulah di satu lembah ataupun wadi bernama Tuah. Bernama Tuah. Bila sampai di lembah Tuah, ni kehendak Allah belakalah. Apa Allah kata? Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Setelah Allah panggil Musa, wa nadainahu kami panggil Musa, ya Musa, inni ana rabbuk, aku ni Tuhan kamu. Fakhla'na alaik, tanggalkan selipar kamu tu Musa, ala kaki tanggal. Fakhla'na alaik. Tu yang sekarang kita ni kesinambungan syariat termasuklah kerana kesinambungan sulbi Ibrahim alaihissalam, sama ada Bani Ismail kah yang membuahkan keturunan Arab yang dapatnya Abu Prophet Karim Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, Bani Ismail, dengan bangsa saudara mereka Bani Israel, semuanya sulbi Ibrahim samati, datang dari sulbi yang sama. Sebab itu ada beberapa kesinambungan antara dua bani ini, Ismail kah Israel kah, kerana semuanya bin Ibrahim alaihissalam. Antaranya apa dia? Tanggal selipar tu, kasut tu, bila masuk di tempat ibadat. Hatta sekarang Yahudi masuk ke dalam sinagog, rumah ibadat mereka lah, mereka tanggal selipar. Ada riwayat kata hatta memakai stokin pun mereka tak pakai, kerana supaya kaki mereka itu menyentuh rumahnya Tuhan. Begitu juga tutup kepala, begitu juganya bersunat, circumcision bersunat. Maknanya perintah agama kepada Bani Israel dengan Bani Ismail ini ada kesinambungan dia. Ada kesinambungan dia. Itu yang Nabi SAW tu, bila kita tengok Al-Quran ni turun sebagainya pedoman manusia ini, dia hanya berlaku kepada manusia yang tahu nilai Al-Quran. Musa bila sampai ke lembahnya Tuah, Allah tanya, wa ma tilka biyaminika ya Musa, apa di tangan kanan kamu Musa? Qala, jawab Musa, hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Wahai Tuhan, ini tongkat aku, tongkat saja. Tongkat Nabi Allah Syuaib beri. Nabi Allah Syuaib bapa mertuanya beri. Kenapa beri? Syuaib ni matanya rabun, tak nampak jalan. Adalah beberapa tongkat sandar di depan rumah tu, diberi kepada Musa satu. Dia kata, qala hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Ini tongkatku, aku guna gembala kambing, aku guna untuk keperluan lain. Maka apa kata Allah?
qala alqiha ya Musa. Cuba awak campak ke tanah tu Musa, tongkat awak tu. Fa alqaha, maka Musa pun campak. Fa idza hiya hayyatun tas'a. Apa jadi? Serta merta jadi tongkat ni ular yang begitu besar. Kata ahli tafsir, kita buka tafsir, baik tafsir Tabari kah, baik tafsir Qurtubi kah, kita buka ilmu tafsir, digambarkan ular Nabi Musa ni yang berubah daripada tongkat tu terlalu besar tuan. Terlalu besar. Ni mukjizat kepada Musa, betul. Tu orang tanya, kenapa tak beri tongkat juga kepada Nabi Muhammad? Kalau orang kafir Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan lawan Nabi, campak tongkat tu ke tanah, biar jadi ular, telan gigi kekeh orang-orang kafir yang lawan Nabi ni. Orang fikir begitu. Dan orang tanya pun begitu. Makna apa yang tuan-tuan tanya tu betul lah. Tentulah kita terfikir logik. Beri sahajalah tongkat kamu dah. Atau Isa bin Maryam mukjizatnya lain pula. Antaranya apa dia? Menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Pada zaman Isa bin Maryam ni, kekaguman kaumnya adalah dalam bidang medikal, perubatan. Bila kagum dalam bidang perubatan, Allah beri mukjizat kepada Isa mengatasi semua kepandaian perubatan ketika itu. Kalau awak boleh ubat sakit kaki, saya boleh. Awak boleh ubat sakit kulit, saya pun boleh. Tapi lebihnya awak apa dia? Klinik saya boleh hidupkan orang mati. Nampak lebih dah tuan? Lebih. Ni dipanggil mukjizat. Pun orang tanya juga. Dia kata kenapa Nabi Muhammad tidak diberi mukjizat macam Isa hidupkan orang mati? Supaya mana-mana orang kafir yang mati dalam peperangan Badar kah, Uhud kah, dapat hidup sekejap, cerita. Jangan main-main, betulnya Muhammad ni, kami dah masuk mati dalam kubur, betul ada azab kubur, betul. Kenapa tidak diberi mukjizat seperti itu? Ni orang tanya tuan-tuan, ya, jemaah tanya. Sebab tu jemaah ni bahaya juga. Dia punya fikiran tu jauh. Makna berfikir jemaah kita ni. Sebab tu kalau ada jemaah-jemaah yang nampak tunduk tu sebenarnya berfikir agak saya ni baik. Kita nak sambung sikit lagi ni. Jadi kenapa? Rupanya ibu bapa sekalian, mukjizat ini berbeza antara satu nabi dengan nabi yang lain. Tidak lain, tidak bukan kerana maksud definisi makna mukjizat itu sendiri. Apa maksud mukjizat? Ibu bapa sekalian, apakah maksud mukjizat? Siapa-siapa dapat jawab, saya nak beri RM10. Pitih tak ada ni, pinjam untuk Bilal kita dulu. Apakah maksud mukjizat? Silakan. Kalau tak ada yang jawab ni, saya jawab Ustaz ya. Saya jawablah tuan. Sebab memang di mana-mana akhirnya penceramah juga yang jawab, tak ada masalah. Tetapi tuan-tuan kena beri RM10 seorang kepada saya. Saya jawab ya, gini. Mukjizat dia mesti ada 3 benda. Macam kita puasa ni pun ada 3 benda. Apa dia? Awak tahan diri daripada perkara-perkara batal puasa. 1. Kedua, bermula terbit fajar subuh tadi sampai maghrib karang. 2. Ketiga, disertakan dengan niat. 3 benda ya, puasa. Mukjizat begitu juga. Ada 3 benda.
Pertama mukjizat ini perkara luar biasa. Kalau baca kitab-kitab lama, dia sebut perkara mencari adat. Dah budak-budak sekarang bahasa lama ni tak payah nak faham. Jadi nak beri faham mudah, benda luar biasa, daripada biasa luar dia. Seperti orang berjalan atas air, kita kata air ni bukan orang, agaknya luar biasa. Jadi mukjizat pertama perkara luar biasa. Kedua, ia berlaku kepada Nabi. Kalau berlaku kepada orang bukan Nabi, kena tengok orang tu macam mana. Kalau soleh, ini barangkalinya karamah, kemuliaan dia tu. Kalau berlaku kepada orang ahlul ma'asi, orang dahaka kepada Tuhan, orang yang amalan pun dia tak kumpul, dia tak buat bekal, tetapi berlaku perkara-perkara pelik, ini katanya sihir. Tetapi kalau perkara luar biasa berlaku kepada Nabi, ini mukjizat dua. Dan ketiga, tujuannya mukjizat itu diberi kepada Nabi sebab membuktikan kebenaran Nabi, di samping melemahkan penentangnya Nabi tadi. Maknanya mukjizat dia berlaku luar biasa kepada Nabi, tujuan dia nak tunjuk benarnya Nabi dan melemahkan penentang Nabi itu. Dan tentulah manusia ni dia akan jadi lemah bila kita dapat kuasai mereka atau dapat mencetuskan kekaguman daripada mereka. Sebab itu mukjizat Nabi-Nabi berbeza. Kerana setiap kaum yang diutuskan Nabi kepada mereka mempunyai kecenderungan kekaguman yang berbeza. Zaman Musa, munasabahlah Allah beri tongkat kepada Musa, campak ke tanah jadi ular, pukul ke air laut terbelah, ada jalan molek-molek ada sampai seberang sana. Kerana apa? Kerana zaman Musa. Dengar tu, zaman Musa, kaumnya kagum kepada ilmu sihir. Manusia pada zaman Musa kagum kepada ilmu sihir, sehingga ahli tafsir kata Fir'aun dia bela ahli sihir di istananya seramai 12,000 orang. Tuan, ramai 12,000 orang. Riwayat lain kata 8,000, riwayat lain kata 4,000. Tak apalah, disebut oleh mufassirin, oleh scholars dalam bidang tafsir, pada hari Fir'aun mengumpulkan ahli sihirnya untuk menentang Musa dan sepupunya Harun, 2 orang saja Nabi. 12,000 orang ahli sihir menentang Musa dan Harun. Ratio dia 6,000 lawan seorang. 6,000 lawan seorang. Tuan boleh bayang tu. Fir'aun jaga, bela ahli sihir 12,000 orang. Nak menunjukkan apa? Kekaguman kaumnya Musa ketika itu terhadap ilmu sihir. Dan sihir menjadi satu ilmu yang paling utama, sehingga boleh kerja jadi government staff lah kita kata waktu tu. Fir'aun lah, kerajaan Fir'aun nak pakai grade S54. Apa dia? Ahli sihir contohnya. Tuan boleh bayang tu kekaguman kaumnya Musa terhadapnya sihir, sehinggalah ilmu sihir menjadi keutamaan ketika itu. Lalu layaklah Allah beri tongkat kepada Musa, campak menjadi ular, pukul ke laut, adanya jalan terbelah laut itu, supaya segala bentuk kemahiran, kepakaran sihir ketika itu kalah dengan mukjizat Musa.
Baca dalam surah Syu'ara juzuk 19. Ni ada ibu bapa sekalian dah sampai juzuk 19 sampai dah. Walaupun kita 17, biasa kita baca lebih sikit itu tuan ya. Nak kalau boleh nak khatam awal. Sebab apa nak khatam malam 27, malam 28 tu ustaz, takut mati dulu ustaz. Betul lah tu. Tuan dah baca lebih sikit betul. Juzuk 19 surah Syu'ara. Selepas surah Al-Furqan tu, juzuk 18, 19 tu Furqan, masuk lepas tu Syu'ara. Ada dicerita bagaimana ahli sihir Fir'aun semuanya menyungkur sujud sembah, sujud berserah diri, naik takut kepada apa dia? Kebenaran mukjizat Musa. Bagaimana berlaku? Ahli sihir ni dia tunggu arahan Fir'aun saja. Sewaktu berdiri di tengah padang, ramai Bani Israel tengok pertandingan berlawan antara Musa dengan Harun. Berani dia nak lawan 12,000 tentera Fir'aun ahli sihir ni. Maka Musa kata, awaklah buat dulu. Awak buat dulu sihir kepandaian awak tu. Maka dibaca pada tali-tali sabuk oleh ahli sihir, dia campak ke tanah, bergerak tali tu. Bergerak tuan. Maka Musa dia jadi takut kerana kesemua tali daripada 12,000 ahli sihir air mari bergerak kepadanya. Jadi takut Musa. Tak? Walaupun Nabi, sifat manusia tu ada takut. Maka Allah Ta'ala kata jangan takut. Alqiha ya Musa. Disuruh Tuhan campak tongkat, Musa campak menjadi ular. Cuba dengar tuan. Ni beza sihir dengan mukjizat. Beza sihir dengan mukjizat. Bila dicampak saja tongkatnya jadi ular, kesemua tali-tali sabuk tadi yang bergerak seakan-akan ular, ditelan habis, dimakan oleh ularnya Musa. Kemudian Allah kata, qala khudha, pegang Musa, pegang balik tongkat. Riwayat kata Musa takut tadi karenanya ular, seakan-akan ular datang nak terkam dia. Kali kedua takut pula nak pegang tongkat, walaupun Allah Ta'ala suruh. Soalnya, kenapa Musa takut nak pegang ular tu? Ini beza sihir dengan mukjizat. Sebabnya sihir ni dia palsu, mukjizat ni betul-betul. Maknanya sihirnya orang ahli sihir yang bergerak-gerak seakan-akan ular, bukan ular tetapi seakan-akan. Itu maksud dia. Jadi bendanya tak benar, seakan-akan saja. Macam tuan-tuan tengok saya ni dari jauh. Siapa ceramah hari ni? Datuk Jamal Abdillah ke? Tuan-tuan kata seakan-akan, bukan betul. Contoh. Jadi begitulah saya nak kata, sihir dia palsu, tidak betul. Dia seakan-akan. Tetapi bila Musa takut nak pegang ular yang akan berubah jadi tongkat balik, ni nak menunjukkan apa dia? Memang tongkatnya berubah jadi ular betul-betul. Bila ular betul-betul, tuan Musa kata, tuan saya semua ni takut nak pegang. Sebab ini ular betul. Ini bukan seakan-akan ular. Nampak dah kita sekarang. Apa beza mukjizat, apa bezanya dengan sihir? Tu yang kita kata. Layaklah Musa mendapat mukjizat seperti itu kerana kekaguman kaumnya Bani Israel yang 12 suku bangsa itu. Rubin, bangsa Syamun, bangsa Lawi. Katanya Musa bukan Yahudi keturunan Lawi, tetapi Bani Israel lagi. Yehuda, Isakhar, Zabulon, Gad, Ashir dan Naftali, Yusuf, Bunyamin, Joseph and Benjamin. 12 suku bangsa Bani Israel itu.
yang mana kesemuanya kagum kepadanya sihir, maka Allah Ta'ala beri mukjizat mengatasi sihir. Ada pun zaman Nabi Isa AS lain pula mukjizatnya. Kerana apa? Kekaguman Bani Israel, terutamanya bangsa Yahudi. Kerana Isa sendiri pun sudah tentu sahih dah Yahudi, anak dari wanita Yahudi, keturunan raja Yahudi Daud alaihissalam. Isa ini diutuskan kepada Bani Israel, yang mana ketika itu Bani Israel kagum kepada medical research, perubatan, kagum. Tu yang mukjizatnya pun berbentuk perubatan juga, medical juga. Sapu-sapu kulit albino, skabis ke apa, sembuh kulitnya. Ada riwayat kata, ibu bapa sekalian, bukan saja sembuh penyakit kulit, hanya sapu sembuh, bukan saja sembuh penyakit kulit. Ada riwayat kata hatta orang pekak tak dengar pun, kalau Isa sapu boleh dengar. Pekak ni kita tahulah. Yang kalau mari klinik tu doktor tanya, awak sakit apa ni? Tak dengar. Awak sakit apa ni? Apa dia? Awak pekak ke? Tak. Dengar pula. Bila orang kata dia pekak, tu saya nak beritahu ni, hatta pekak pun bila disapu sembuh. Lebih lagi, ni mukjizat. Kalau awak boleh ubat sakit kulit, klinik kami pun boleh, insya-Allah. Awak boleh ubat orang pekak, klinik kami ada ubat juga, cuma makan masa sikitlah. Supaya 2-3 minggu baru boleh dengar, tapi kami boleh buat juga. Cuma kalau hidup orang mati, hidup orang mati. Kalau kita hidup zaman Nabi Isa seronok, buat baik ke Nabi Isa. Kalau saya mati Nabiullah, jangan lupa hidupkan saya. Begitu. Menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Saya ingat dulu di Johor, kita dapati 3,000 booklet saiz. Ni sewaktu saya bentang di Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Johor. Waktu tu saya masih bertugas lagi dulu. Kita dapati ada satu buku dicetak sebanyak 3,000 naskah, pocket size, booklet size. Yang mana buku ini mengandungi ayat Quran, hadis Nabi, ayat Quran, hadis Nabi. Bila buka muka surat akhir sekali, dia tulis apa? Bahasa Melayu kita ni. Sudahkah anda menerima dia? Siapa dia? Isa bin Maryam sebagai juru selamat anda, kerana dialah yang akan datang nanti akhir zaman untuk bimbing anda. Korang tengok tu, satu booklet size, ada ayat Quran, hadis Nabi, kita dimanipulate bukan makna sebenar. Bila buka muka surat akhir sekali, disuruh kita terima Isa itu. Ni satu buku dibuat oleh missionary dalam bahasanya Melayu, menggunakan alamat palsu di Johor, Jalan Ros Merah tu. Saya ingat waktu bentangkan dapatan kes ini kepada Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Johor dulu. Dan diceritalah antaranya dalam buku tu, mukjizat Isa menghidupkan orang mati, kita terima, tetapi dengan izin Allah. Dalam buku kita ni dia tak sebut dengan izin Allah, menghidupkan orang mati. Dan antara orang yang dihidupkan oleh Isa, kerana ada riwayat kata paling kurang 2 orang dia pernah hidupkan pada zaman baginda, sebelum baginda diangkat ke langit. Siapa? Pertama, Bani Israel, satu orang Yahudi yang fasik. Kedua Hawariyun, pengikutnya Isa, Apostle of Jesus Christ, pengikut dia. Siapa? Lazarus
ataupun Lazarus. Tu yang dalam Bible orang Kristian tu. Dia ada ayat paling pendek, dua patah perkataan saja. Dua patah saja. Dia sebut apa? Jesus wept. Isa menangis. Sebab apa Isa menangis? Ayat paling pendek, dua perkataan saja. Isa menangis. Kenapa menangis? Kerana Lazarus mati, meninggal. Kawan baiknya, apostolnya, hawariyunnya, daripada 12 orang pengikut Isa itu. Maka disebutlah dia berdoa pada Allah. Kemudian dia kata, Lazarus, kum, bangun. Maka bangun Lazarus yang sudah mati. Ini riwayat kata ia pernah menghidupkan 2 orang Bani Israel yang sudah mati. Maknanya, apa jadi kepada Bani Israel yang kagum kepada ilmu perubatan? Mereka kagum kepada mukjizat. Dengan kagum kepada mukjizat itulah membawa iman, membawa manusia balik kepada Tuhan melalui nabi-nabi. Antaranya dengan bukti kebenaran mukjizat. Tetapi bila sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mukjizat Nabi bukannya tongkat seperti Musa, bukan pula mukjizat perubatan seperti Nabi Isa, tetapi antaranya, walaupun antaranya ini mukjizat paling besar. Apa dia? Al-Quran tu. Al-Quran ni yang kita baca tu, Ustaz, kami nampak printing comel, nampak tebal, molek, warna moket. Tu satu benda lah. Mukjizatnya duduk pada wasyifaa'ul lima fis sudur. Al-Quran ni dia jadi mukjizat sebab apa? Dia sembuhkan awak sehingga ke dalam batin manusia, hati manusia. Kita ni benda yang paling bernilai ialah hati. Orang Terengganu panggil hati perut. Ni bahasa Terengganu lama sungguh ni. Hati perut. Hatinya. Hati ni benda paling bernilai sehingga ulama-ulama tasawuf kita kata apa dia? Wajah sebenar seorang insan itu ialah hatinya. Cuba dengar tengok. Wajah sebenar setiap insan ni, jemaah kita pagi ni ramai ni. Saya jangka tak kurang 3,000 orang agak saya sampai belakang sana ni. Wajah sebenar kita tuan-tuan semua sekali ni kat mana? Hati. Kalau hati kita baik, itulah rupanya kita. Soal muka kita begini, tu satu benda yang akan berubah. Akan berubah. Buktinya berubah. Tuan tengok gambar tuan lama 20 tahun, 30 tahun dahulu sewaktu kerja kilang Proton Ion tu, ataupun kerja National Panasonic selepas SPM. Saya kerja kilang dulu tuan, National Panasonic di Shah Alam tu. Dia buat rice cooker tahun 94 lepas SPM. Siapa-siapa yang pakai rice cooker pada tahun 94, saya buat. Tuan kerja zaman dulu tengok gambar tu. Tuan kata lain sangat rupa saya ni dengan sekarang. Sekarang, mungkin banyak kurang sangat lah tuan. Sebab itu bila tuan-tuan buka Facebook, tak guna gambar sekarang sebagai profil itu, guna gambar lama. Kenapa? Berubah rupanya kita. Tetapi wajah sebenar setiap insan jiwa ni yang disebut oleh Sahlul Abdullah Al-Tustari, satu guru besar dalam bidangnya Sufism. Wajah sebenar setiap insan ialah hatinya. Kalau hatinya baik, itulah dia. Kalau sebaliknya pun itulah juga dia. Buya Hamka ni meninggal tuan dalam bulan puasa.
Bulan puasa macam kita 21 Ramadan. Buya Hamka dia pernah sebut di dalam karyanya Lembaga Budi, banyak karya Hamka tuan ya, Tasawuf Moden, Lembaga Budi, Lembaga Hikmah, Ayahku Seorang Direktor, Merantau ke Delhi, Tenggelamnya Kapal Vanderwich, Nur Hayati, Di Bawah Lindungan Kaabah, Kenang-kenangan di Tanah Malaya. Banyak karya. Beliau ahli bahasa, beliau juga satu ilmuwan. Allah Ta'ala beri ilmu, digabungnya ilmu dengan bahasa. Sehingga bila Buya ni dia ceramah, kita dengar kasetnya, dengar dalam YouTube kan dengar, bukan sahaja dia menyampaikan ilmu. Ahli bahasa boleh mengambil ilmu bahasa daripada bahasa Buya. Ahli nazam boleh mengambil ilmu nazam daripada ceramahnya Buya. Apa dia nazam? Ilmu bercakap dengan sekata perkataan, dengan teratur, sekata, molek, seronok, asyik didengar begitu. Ilmu nazam. Mana Buya dia pernah sebut dalam Lembaga Hikmah. Dia kata apa dia? Lembu, bila sebut lembu tu masing-masing segar mata. Ini saya nak cerita Hamka sebut ni. Lembu sama besar, sama gagah, sama kuat membajak, harganya sama. Ini Hamka kata. Lembu sama kuat bajak, sama gagah, sama molek. Nampak molek besar ni, lembu sama besar. Harga berapa ni token? Sama saja ustaz, dah sama besar, sama molek. Harganya sama. Tetapi ada pun manusia sama cerdik, sama elok, sama molek, harganya belum tentu sama. Kenapa? Kerana kata Buya Hamka, yang membezakan manusia dengan manusia lainnya ialah peribadinya, jiwanya. Orang ni betul nampaknya segak, tetapi begini pula hati dia. Orang ni nampak tidaklah segak mana, Allah baik sangat kepada orang tuanya, hatinya. Maka benarlah katanya, Al-Quran syifa'un lima fis sudur, menyembuhkannya penyakit dalam jiwa. Ibu apa sekalian, sebab itulah bila kita tengok Quran, apalagi kita tadabbur macam kita buat sekarang, kita belajar pula ilmu tafsir, menadah, berdengar kuliah di masjid, di surau, kita ambil masa kita sikit 24 jam tu tengok YouTube kah, tengok Google kah, benda-benda yang bermanfaat, ceramah luar negara. Ada subtitle English bawah ni ustaz, dapatlah saya faham. Begini rupanya. Ayat ni sebenarnya kenapa dalam Al-Quran ni bila Allah panggil manusia, panggilnya Allah dengan kalimah ta'al. Contohnya ayat Quran, qul ya ahlal kitabi ta'alau, katakanlah wahai ahli kitab, mari. Tetapi kenapa ya kalau baca dalam satu-satunya tempat dalam Quran, bila Allah panggil manusia, Allah kali ini tidak guna kalimah ta'al, tapi satu-satunya tempat dalam Quran Allah panggil manusia dengan tak guna kalimah ta'al. Sebaliknya Allah guna kalimah aqbil. Allah panggil kepada Musa, ya Musa aqbil, marilah. Kenapa agaknya ya ustaz ni kita kata kita belajar ilmu tafsir, tadabbur, maka di situlah baru terbentuk, terhasil mukjizat yang selama ni kita kata Quran mukjizat. Mukjizat dari sudut mana? Antaranya menyembuhkan batin manusia. Tuan-tuan, bila dalam hati kita ni ada Quran belaka, cuma peratusnya besar atau kecil saja. Kita ada belaka sayang pada Quran nak baca, cuma bacanya banyak atau sikit saja, itu saja bezanya. Bila ada Quran, yakni ada hidayah, ada iman, maka terbentuk perkara-perkara yang luar biasa.
Contoh ibu bapa sekalian. 7:30 dah kita. Moleklah kita berhenti mengejut dah. Biar tuan-tuan masing-masing tak puas hati belaka. Berhenti mengejut sangat ustaz ya. Macam mana nak berapi, nak berapi dan ni tuan, kita nak buat kesimpulan ni. Ya. Contoh. Dulu ada satu orang saudagar permata. Ni kisah ini disebut riwayatnya dalam karya-karya kesufian tu, sufisme. Nak tunjuk apa dia? Orang bila ada Quran, bila ada hidayah, bila ada Quran, hati dia jadi baik. Cuba tengok. Satu orang saudagar permata telah dirampok oleh penyamun awal pagi. Kisah ni ustaz ada disebut dalam risalah Qusyairiyah kita. Ada sebut saya risalah Qusyairiyah kita, Imam Qusyairi. Jadi perampok ni dia rampok, dia sambung satu rumah saudagar permata jam 4 pagi lebih kurang. Maka diikat saudagar tu di tiang, anak bininya diikat semua sekali. Dia tak buat jahat, diikat saja. Kemudian dia rompoklah permatanya. Dia ambilnya belian, dia ambilnya zamrud Colombia, dia ambilnya nilam Ceylon Sri Lanka, delima Burma, emas Zulian, emas Anwar. Contohnya lah, saya tak ada berniaga ni, tak ada shareholder ni, contoh saya sebut umum saja. Dirampas, dirompok. Bila dah habis rompok, tengok tuan, penyambung ni sebelum dia lompat jendela rumah tu nak keluar, nak lari, apa dia buat? Dia datang kepada saudagar yang dia rompok, diikat di tiang tu. Maka dia berbisik kepada saudagar itu. Dia berbisik. Dia bisik apa? Dia kata, saudagar, bersyukurlah kamu kepada Allah ya. Tuan tengok tu. Dahlah dia rompok rumah kita, dia beri tazkirah ambang Ramadan pula pada kita tu. Dia kata, saudagar, awak bersyukur ya, syukur banyak ya pada Allah ya. Maka saudagar dia rasa pelik. Malah orang ada Quran dalam hati, jiwa dia lembut. Dia fikir ada benda ni agak. Maka dia tanya, tuan, kenapalah tuan nasihat saya suruh syukur? Bukankah saya ditimpa musibah, tuan rompok saya ni? Tiba-tiba tuan suruh bersyukur pula dah. Maka jawab perampok ini, memang betul aku suruh kamu bersyukur. Sebabnya, kalau kamu rasa sedih sebab aku merompok menyamun, aku pecahkan rumahmu, lalu masuk ke dalam rumahmu, lalu merompok harta dagangan kamu, kalau kerana itu kamu sedih, aku nasihat syukurlah. Sebab cuba kamu fikir jauh sikit, saudagar. Sekurang-kurangnya aku memecah masuk rumahmu, lalu merompok harta daganganmu, kamu masih boleh hidup. Tapi kalau iblis memecah masuk hatimu, lalu merompok iman dan takwamu, bagaimana kamu nak hidup di akhirat? Tengok tuan, Allah, saya baca riwayat ni, saya fikir perampok zaman dulu level guru tasawuf zaman sekarang. Dia punya nasihat tu, tuan, betul lah saya rompok rumah tuan ni, tapi kalau iblis yang rompok iman tuan, apa jadi? Dengar nasihat ini. Saudagar kata apa? Dia kata, tuan, sangat tersentuhlah hati saya ni dengan nasihat tuan ni. Oleh kerana itu, saya halalkan harta saya pada tuan. Saya halal. Tuan tengok tu. Tengok tu.
Kenapa perkara ni boleh berlaku? Imanlah. Al-Quran Syifa'un lima fis sudur. Quran tu yang ada dalam dada kita jadi penyembuh Tuan ya. Tapi yang peliknya, kita ni baca Quran, baca juga, tapi dengan isteri kasar Tuan ya. Tu yang pelik tu. Dia ujung-ujung begini juga baru boleh nasihat. Awal-awal kat dia orang lari, habis ni ujung ni baca Qurannya banyak berapi-rapi, dengan anak isteri pelik Tuan. Kenapa lah kasar? Ustaz, ya, saya ni lain pula kejadian kesnya. Macam mana Haji? Isteri saya kuat suara tinggi pada saya, lain sikit daripada Ustaz buat contoh. Tengok kenapa muslimat sekalian, baca Quran, sembahyang, puasa. Maknanya sekarang kita nak tinggal persoalan ni. Entah-entah bacaan Quran kita itu tidak menjadi syifa'ul lima fis sudur, penyembuh kepada hati. Itu yang takut. Tetapi tak apalah ibu bapa sekalian. Mudah-mudahan baca tetap baca, kita tingkatkan sikit tadabbur, kita tambah lagi ilmu tafsir, supaya barulah kita tengok apakah maksud sebenarnya Al-Quran itu mukjizat. Tamatlah sudah kuliah kita pagi ni. Mudah-mudahan selamat berkah. Ibu bapa sekalian tahu dah, dalam keadaan kita puasa molek-molek ni, kita tadarus Quran molek-molek ni sudah dua kali wacana meja bulat menghimpunkan Muslim scholars dan Christian scholars, Buddhist scholars, Sikh scholars, Hindu Sanggam scholars membincangkan tentang isu kalimah Allah. Ni dalam kita tengah puasa molek-molek Tuan, sudah dua kali wacana itu dibuat. Bersungguhnya orang-orang Katolik ya, nak guna kalimah Allah. Tu yang apa pun kita dah terima keputusan dah. Keputusan dia apa yang kita dah terima, itulah orang-orang Kristian Katolik dalam negara sudah boleh guna kalimah Allah di dalam Herald, di Catholic Weekly, surat khabar Herald Katolik yang dikeluarkan dalam 4 bahasa, bahasa Melayu, Inggeris, Cina dan Tamil, secara weekly mingguan itu. Dalam wacana yang berlangsung di Le Meridian IOI Mall itu, saya berkesempatan tanya 4 soalan kepada Most Reverend Leong. Ni satu Most Reverend bagi Katolik. Dia ada bishop, archbishop, kardinal, patriarch. Dia Most Reverend. Most Reverend ni Tuan barangkali mufti lah kalau dalam agama kita ni, mufti. Scholars, Christian scholars. Apa yang saya tanya, saya kata, kenapa orang Kristian Katolik ni nak guna sangat kalimah Allah? Sedangkan original language bagi penulisan Bible itu, sama ada Old Testament dan New Testament, kalimah Allah ni tak ada. Kerana Old Testament ditulis dalam original language-nya, Aramaic language dan Hebrew language, manakala New Testament ditulis dalam Greek language. Dalam 3 bahasa asal ni Allah tak ada. Kerana orang Yahudi bila dia berdoa sakrament, ritual, mereka tak panggil oh Allah, ya Allah. Mereka panggil El. Itu yang kita sebut Ismail, Israel, Daniel, Ezekiel, Zulkifli, Ezekiel, El. Kadang-kadang mereka panggil Eloh, Elohim, Yahweh, Adonai. Dalam Greek language mereka panggil theology. Kadang-kadang mereka panggil theos. Kalau ada Tuhan yang disembah orang Greek dianggap Tuhan sebenar dalam bahasa Greek dipanggil Hotheos. Kalau ada orang Greek sembah Tuhan palsu dalam bahasa Greek dipanggil Tontheos ataupun Tintheos. Dari segi original language, adakah ada Allah? Beliau mengaku tak ada. Kedua, orang yang paling patut Nasrani ikut, 3,000 aliran Kristian ni, patut mereka ikut Isa lah kalau betul nak ikut Jesus Christ Son of Mary. Soalnya Isa sendiri pernah ada dia ibadat pada zaman dia, dah disebut dalam Bible tu, dalam 4 gospel tu.
Kononnya dia berdoa di Taman Getsemani. Di Taman Getsemani sebelah Coptic Church tu, Jacobite Church itu. Kan kita pergi ambil sempatan pergi, kalau kita singgah Jerusalem tu, ya, ke Masjidil Aqsa tu tuan, di Taman Getsemani. Katanya Isa bin Maryam berdoa beberapa hari sebelum dia dikhianati oleh apostle, sehingga dia ditangkap mengikut Bible point of view. Adakah dia berdoa ya Allah? Tak juga, sebab Isa ni bukan Arab, dia Yahudi. Tentu dia panggil Tuhan dengan bahasa Yahudi. Dan hari dia nak disalib pada hari Jumaat 2000 tahun yang lalu pukul 3 petang. Empat gospel ni ada merakamkan original language, bahasa asal Isa di atas tiang salib, mengikut kepercayaan Kristian, yang mana dia panggil Tuhan, dia tak panggil Allah, Allah lima taraktani. Dia panggil Eli, Eli, El. Jadi Isa pun tak guna Allah. Dia kata betul. Ketiga, Holy Vatican City sendiri tak panggil Allah. Kenapa Kristian Katolik di Malaysia saja? Singapura tak masuk campur, Indonesia tak masuk campur, hanya Katolik di Malaysia yang nak guna Allah. Keempat, saya tanya gini, satu rujukan kes mahkamah di India ni betul-betul berlaku, ibu bapa sekalian. Timbul ketegangan antara orang Islam kita di India dengan penganut agama Hindu. Sebab orang raya haji, kita sembelih lembu di India. Kita sembelih lembu raya haji. Maka mahkamah panggil orang Islam. Dia kata orang Islam, saya terjemahlah ni, bahasa Terengganu tu terjemah. Ni mahkamah di India ni. Oi orang Islam, kalau awak tak sembelih lembu, tak sah ke raya haji awak? Maka orang Islam kita kata sah, Tuan Hakim yang arif. Sebab kami ada pilihan, boleh sembelih unta, boleh sembelih kuba, boleh ada pilihan. Maka dia ambil satu pendekatan, jangan sembelih lembu supaya konflik ketegangan tak timbul. Maka saya tanya, orang Katolik ni kalau dia semayang hari Ahad tu, for God so loved the world that he gave his only begotten son that whosoever will, dia semayang hari Ahad tu, kalau dia tak panggil Allah, tidak ya Allah, kalau dia tak panggil Allah, sah tak semayang Allah? Tu situ saya nak tanya. Hak pandai jauh-jauh cerdik tu saya tak pandai. Nak tanya tu saja. Kalau awak tak panggil Allah, semayang hari Ahad, sah tak? Apa jawab dia? Sah. Dah kalau tak panggil Allah pun sah semayang. Holy Vatican City pun tak guna Allah. Isa bin Maryam pun tak panggil Allah. Original language pun tak ada Allah. Kenapa awak mesti hidup dalam konflik dengan Muslim di negara ini 11 tahun dah? Kenapa? Tidakkah Isa nasihat kepada awak dalam Bible disebut, sekiranya satu orang tampar pipi kanan awak, berilah pipi kiri kamu pada. Ulang sekali lagi. Kalau orang tampar pipi kanan, beri pipi kiri pula. Kanan sudah dan kiri tak nak. Begitulah. Seolah dia nak kata apa dia? Toleransi, love, peace, tak nak bermusuh. Kalau konflik, jangan, kami tak nak dalam konflik. Tak apalah tuan. Kenapa tidak boleh keluar daripada konflik? Tu yang Muslim akan berfikir apa dia? Barangkali awak ni ada sebab lain kot nak bunuh. Tu yang jadi Muslim terfikir itu. Kita berdoa berkat Ramadan, kita dah apil rayuan ya. Kerajaan Malaysia menerusi KDN, dah apil dah rayuan. Kita dah himpunkan Muslim scholars, tengok pandangan apa yang dapat kita putuskan. Selang 2 hari selepas itu saya diminta sekali lagi untuk hadir sebagai pemerhati, menghimpunkan Christian scholars dan juga non-Muslim scholars. Orang bukan Islam ni bila sebut nak berlawan dengan Islam, berpakat dia tuan. Berpakat, mari. Sikh, satu profesor daripada agama Sikh, dia kata kami tak kisah kalimah Allah nak diberi guna pada Kristian Katolik, kerana dalam Sikh kami, dalam
six scriptures. Dia panggil Gerang Sahib Guru. Ada kalimah Allah, ada tuan, lebih kurang 24 kali disebut Allah, 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 Allah. Tapi saya tanya beliau, Prof, soalnya, adakah Allah dalam kitab Gerang Sahib Guru itu merujuk kepada Allah orangnya Sikh? Tidakkah disebut situ Ram, Tuhan orang India dalam kitab itu? Allah, Tuhan orang Islam, tidakkah begitu? Dan orang Sikh pun bila semayang, dia tak panggil Allah, dia panggil Waheguru. Tu tuan-tuan mandu di belakang kereta ada stiker tu, yang lambang macam lembing tu, adalah disebut Waheguru Satnam tu. Dipanggil Tuhannya Waheguru. Maknanya awak tak panggil Allah, dan Allah dalam kitab Sip Gerang Sahib Guru itu tidak merujuk kepada Tuhan sebenar bagi awak. Maknanya non-Muslim ni pakat sungguh kalau nak jumpa, nak bertemu dengan orang Islam. Yang menduka ceritakannya ialah Kristian lontarkan isu yang bergaduh ialah sesama Islam. Kristian yang mainkan isu yang bergaduh, berpecah, tak sependapat orang Islam. Mudah-mudahan bulan Ramadan ni berkat, selamatlah kita tuan. Selamat menyambut nuzul Quran. Selamat kita ganda, kami minta dengan Allah, ya Allah berilah aku dapat ganda ibadat ni. Yang lebih utama engkau terimalah ibadat kami yang kurang itu. Aku qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.